Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-teman yang bersama saya pada malam ini. Sekejap kita test technicalities dulu. Video clear Sound clear tak? Waalaikumsalam warahmatullahi Faizal. Sila beri feedback. Sound clear, video clear. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tunggu kawan-kawan kita masuk. Apa khabar semua malam ni? Bagi rakyat Malaysia, movement restriction, ramai duduk rumah. Apa aktiviti anda pada hari ini? Kalau saya hari ini ialah spend time whole day dengan family. Tapi banyak main badminton hari ini dalam rumah kan? Anak saya kecil-kecil, jadi main badminton dalam rumah ni, rumah yang tak besar sangat, sesuai lah untuk train budak-budak main badminton kan. Dia main lagi bagus dalam rumah sebenarnya daripada main kat luar. Anak perempuan saya, anak lelaki saya enjoy lah juga kat rumah. Okay, kita tunggu kawan-kawan kita masuk. Alhamdulillah, Pasir Ris clear, high definition. Alhamdulillah. Jemput. Saya tahu ramai nak tengok magic ni. Assalamualaikum Ustaz Bahrul Ulum, apa khabar? Teman-teman lama yang tak jumpa ni. Ramai sahabat-sahabat daripada Singapura juga. Okey, kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu kawan kita masuk. Nak buat magic ni kena ramai sikit orang tengok ya. Magic yang saya nak buat ni magic sungguh bukan magic main-main bukan jenis Raja Bomoh punya magic. Okey, ini magic betul. Alamak, mak saya pun tengok ni. Assalamualaikum mi. Sabar. Alfredo Fred, sabar. Magic akan mengikuti selepas ni insya-Allah. Ada yang tanya, Ustaz duduk mana ni sekarang? Saya berada di banyak tempat dalam masa yang sama. Tak, saya duduk di Malaysia. Saya bernikah dengan orang Malaysia, saya duduk di Malaysia. Saya duduk di Selangor. Okey. Kalau sebelum COVID-19 ni saya biasa balik Singapura. Tapi sekarang ni terpaksa tukar rancangan, kurangkan travelling ke Singapura. Syed Muhammad Zahid pun minta magic juga. Sekejap Magic pakai khadam tak Ustaz? Khadam dia ada lah. Khadam tu maksud pembantu kan. Pembantu ni maksud umum kan. Ada khadam. Nak belajar magic. Aku dah agak dah. Ramai-ramai ni datang tengok. Nak tengok magic. Bukan nak dengar ceramah. Nak tengok magic. Okey. Tanpa membuang masa, kita terus masuk insya-Allah. Magic akan datang insya-Allah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada teman-teman yang bersama saya FB Live pada malam ini, tak kira di mana anda berada. Saya berada di rumah. Seperti yang saya janjikan, ada kopi panas di sini ya. Bukan kopi mahal-mahal lah, kopi biasa aja kan. Setakat untuk membasahkan tekak, menyegarkan minda sedikit bersama-sama dengan anda. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada mereka-mereka yang berada di barisan hadapan dalam memerangi COVID-19. Tidak kira siapa anda, tidak kira di mana anda duduk, tidak kira lah anda di Malaysia ke, di Singapura ke, di Eropah ke, di mana-mana sahaja, wherever you are. Saya nak ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Tuhan melindungi anda, semoga anda diberikan keteguhan hati, keteguhan jiwa untuk menghadapi peperangan yang besar ini. Kita lihat kalau di Itali sekarang ini satu hari sampai 400 orang lebih meninggal. Ini dah macam senario peperangan ya. Agak dahsyat angka kematian mereka.
dan doktor-doktor, nurse-nurse, menteri-menteri ataupun sesiapa sahaja yang bekerja di barisan hadapan untuk memerangi virus ini, you are respected. What you are doing is respectable. Apa yang kami buat hanya mampu mengurung diri dalam rumah, niat nak membantu, tapi kita ni skill pun tak banyak. Kita akan kekal di rumah insya-Allah. Kita akan dengar nasihat anda, duduk dalam rumah, kita akan duduk dalam rumah insya-Allah. Semoga anda teruskan perjuangan anda dengan sebaik mungkin dan semoga Allah memberikan kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tajuk saya pada malam ini sebenarnya adalah bagaimana saya belajar magic daripada David Copperfield. Bukan, okey? Itu bukan topik kita pada malam ini. Sengal tak saya punya lawak? Okey, topik kita pada malam ini adalah berkenaan dengan COVID-19 dan muhasabah budaya ilmu umat Islam. Weh, panjang betul. COVID-19 dan muhasabah budaya ilmu umat Islam. Okey. Bila isu COVID ni tersebar, kita lihat macam-macam mazhab timbul. Okey, saya tak mau bercakap tentang perspektif medical ataupun perspektif ekonomi, jatuh naiknya saham dan sebagainya, atau perspektif politik. Ya, saya bukan politician, saya bukan ekonomis, saya bukan doktor, tapi bidang yang saya berkecimpung dalamnya adalah bidang agama. Jadi kita lihat banyak mazhab-mazhab timbul, banyak perspektif, banyak pandangan yang timbul daripada isu COVID-19 ini. Jadi saya lihat kata kunci pertama yang harus kita bincangkan adalah berkenaan dengan budaya ilmu. Magic sabar dulu, okey? Orang kita memang suka magic, suka sensation. Kita suka sensational events. Tapi bila bab ilmu ni kita kering sikit, kita krik-krik sikit kan. Tapi saya nak tahan awak sikit. Sabar dulu. Magic akan menyusul nanti. Okey? Kita cerita dulu apa ni maksud dalam budaya ilmu ni. Okey? Budaya ilmu takkan kita boleh faham kalau kita tak faham takrif ilmu. Kalau kita rujuk kepada salah seorang mutakallim besar kita yang tidak berapa jauh hidup daripada kita adalah Syekh Al-Jurjani. Dia kata ilmu adalah al-i'tiqad al-jazim al-mutabiqu lil-waqi'. Satu pegangan yang kukuh, yang selari dengan realiti, yang selari dengan hakikat. Saya pernah kongsi takrif ni sebelum ni dalam video-video yang lain. Ilmu itu maksud dia apa? Satu pegangan yang selari dengan hakikat. Pegangan sahaja, tak kira berapa kuat ia pun, ia tak dikira sebagai ilmu selagi ia tidak selari dengan hakikat, selagi ia tidak selari dengan realiti. Kata kunci yang seterusnya dalam takrif tersebut adalah yutabiqul waqi' ataupun mutabaqah lil waqi'. Sesuatu yang selari dengan hakikat, yang selari dengan realiti. Macam mana kita nak tahu bahawa pegangan kita itu selari dengan realiti ataupun tidak? Okey, isu ni berkait rapat dengan isu COVID-19 ini. Okey, dan berkait rapat dengan magic yang saya akan tunjuk selepas ini. Macam mana kita nak tahu pegangan kita itu ilmu? Dan macam mana kita nak tahu bahawa pegangan kita itu selari dengan realiti? Dalam bidang-bidang tertentu dia ada cara pembuktian tertentu. Sudah tentu bila kita bercakap tentang mayutabiqul waqi', dia adalah berkenaan dengan pembuktian, pendalilan, penghujahan. Dan masing-masing bidang ilmu dia ada cara penghujahan dia tersendiri, cara pembuktiannya tersendiri. Kalau kita lihat dalam ilmu sains, kan, pembuktian tertinggi adalah apa? Experimentation. Betul tak? Experimentation itu sudah tentu dia berkait dengan panca indera kita. Okey? Dan yang lebih penting dari panca indera adalah your reasoning, your theories, your hypothesis, kan? Itu semua berlaku di dalam minda kita, dalam akal kita. Kemudian of course perlu ada observation, empirical evidence, direct observation dan sebagainya. Itu ilmu sains. Kalau dalam ilmu sosiologi pula dia berbeza. Kalau dalam ilmu ekonomi pembuktiannya berbeza. Dalam ilmu agama juga pembuktiannya berbeza. Saya nak tanya kepada teman-teman yang mendengar pada malam ini, apakah agama kita? Apakah yang dikira sebagai hujah? Yes. So ada khadam-khadam saya mengganggu ni. Anak-anak saya nak ambil air, ambil air.
Okey, cepat. Tuang dia terus masuk bilik. Bismillah. Salam from Pusrawi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita pause kejap Ada khadam-khadam connect, saya tengah mengganggu sekarang ni. Sepatutnya dia orang dah tidur dah malam ni, tapi tak tidur lagi. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pembuktian dalam agama kita sudah tentu. Pertama sekali adalah sama ada ia selari dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun tidak. Maka selari dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun tidak, dan juga kefahaman dan pendirian ulama' mu'tabar. Yang ketiga itu kita boleh pecahkan kepada ijma' dan qiyas. Okey. Jadi itu pembuktian di dalam agama kita. Sekejap. Pelan-pelan buka. Yo. Okey. Ini gangguan-gangguan yang tak ada kalau dekat Rasta. Tapi tak apa, ini gangguan kecil, ya. Okey, betul. Ilmu adalah lawan bagi jahil. Ya. Tapi penjelasan yang lebih lanjut adalah satu i'tiqad, satu pegangan yang selari dengan hakikat. Okey, Iman, Adil, go inside. Go inside now. Go inside. Okey. Advertisement selesai. Saya sambung. Jadi keselarian dengan Al-Quran, Sunnah dan pendirian ulama yang mu'tabar. Jadi bila kita sebut budaya ilmu, maksudnya kita membudayakan ilmu. Dalam apa saja yang kita buat, kita pastikan bahawa pegangan kita itu, pendirian kita itu berlandaskan hujah, berlandaskan dalil. Kalau awak seorang saintis, sama ada ia berlandaskan experimentation yang betul ataupun tidak, dan sebagainya. Okey. Sekarang ni tanpa membuang masa, saya sebentar, saya ada iklan. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya dulu. Saya akan tunjuk magic selepas ni. Kejap je. Sebentar. Saya pakai mic. Kenapa ada yang tanya pakai mic ke tidak? Kurang jelas ke? Baik, tanpa membuang masa, saya nak tunjuk magic tu sekarang ni. Saya memerlukan kerjasama anda semua. Okey. Kerjasama yang saya perlukan adalah tutup tingkap semua dekat dalam rumah. Okey, itu pun gurauan saja. Okey. Saya hanya memerlukan kerjasama anda untuk fokus dengan saya. Okey, focus with me. Ada beberapa perkara yang saya akan minta awak lakukan sama-sama dengan saya. Jangan takut tak ada ritual. Okey, jangan takut tidak ada involvement of jin dan sebagainya. Kalau dah bersedia, kita mulakan sekarang. Okey, sebentar. Saya perlu setting saya punya kamera. Okey. Saya minta feedback. Jelas tak gambar ni? Saya minta feedback. Jelas ataupun tidak? Okey, dekat atas sebelah kanan sekali ada gambar ular, betul tak? Sila kasih feedback.
Nervous pula nak tengok magic. Saya lagi nervous. Okey, gambar jelas Okey, saya perlukan kerjasama anda semua untuk bersama-sama dengan saya. Okey, pertama sekali sila switch ke full screen dan rotate ke landscape. Switch ke full screen dan rotate ke landscape sebab anda perlu melihat gambar dia dengan jelas. Switch ke full screen dan rotate ke landscape. Kemudian dia letak jari anda pada ular. Ular tu dekat mana? Atas sekali belah kanan. Atas sekali belah kanan. Itu gambar ular. Letak jari anda pada gambar ular tersebut. Apa saya akan buat? Saya akan berikan arahan kepada anda untuk bergerak dari kotak ke kotak. Anda bebas bergerak ke mana anda nak gerak. Ya, anda bebas. Anda nak gerak ke atas boleh, ke bawah boleh, ke kanan kiri ke boleh. Tetapi tidak boleh melintang. Saya ulang lagi sekali, tak boleh bergerak melintang. Okey? Diagonal movement tak boleh. Saya ulang sekali lagi, tak boleh bergerak secara melintang. Atas, bawah, kanan, kiri dibenarkan. Contoh, kita ambil contoh. Katalah sekarang ni awak jari pada ular, betul tak? Saya kata gerak satu kotak. Maka awak boleh sama ada pergi ke helang dekat sebelah bawah tu ataupun pergi ke lilin sebelah kiri. Betul tak? Bila saya kata tak, sama ada awak gerak ke helang atau awak tak boleh gerak ke limau. Okey? Sebab limau tu pergerakan dia melintang, diagonal. Limau gerakannya diagonal, tak boleh bergerak daripada ular ke limau. Okey. Sekarang ini saya nak minta anda semua bersedia dan saya ada tulis sesuatu dekat dalam kertas ini. Saya ada menulis sesuatu di dalam kertas ini dan saya akan letakkan kertas itu di tepi sini. Okey? Baik. Sekarang kita mula. Letakkan jari anda pada gambar ular, iaitu yang belah atas sekali sebelah kanan. Okey? Buat satu pergerakan. Satu pergerakan. Selesai? Okey. Gerak 7 kotak. 7 kotak. Selesai? Sekarang ini gerak 4 kotak. Empat kotak. Kotak. 5 kotak. Dan sekarang ini gerak 6 kotak. 6 kotak. Sekarang ini gerak 5 kotak. 5 kotak. Sekarang 6 kotak. Sekarang 6 kotak.
Sekarang ni gerak 4 kotak. 4 kotak. Anda bebas bergerak ke mana anda nak pergi, ya, atas, bawah, kanan, kiri, tapi bukan melintang. Sekarang gerak 5 kotak. Gerak 5 kotak. Kotak. Gerak 6 kotak. Sekarang ini gerak 6 lagi. 6 kotak lagi. 6 kotak. Sekarang ini gerak 5 kotak. 5 kotak. Gerak 5 kotak. Sekarang gerak 4 kotak. 4 kotak. Sekarang ini gerak 3 kotak. 3 kotak. Dan terakhir sekali, gerak 1 kotak. Maka pilihan anda adalah kelawar, bukan? Dalam kertas ini saya ada tulis kelawar. Jeng jeng jeng. Okey, sekarang ni saya tahu ada yang terperanjat, ada yang terkejut, ada yang tertanya-tanya, dan tak kurang juga ada yang blur sotong. Blur maksud dia apa? What is going on? Dia blur daripada awal, dia tak dapat ikut, kan? Siapa yang jawapan dia kelawar, sila kongsi dengan saya. Siapa yang jawapannya kelawar, sila kongsi dengan saya. Oh, siapa yang jawapannya kelawar, kongsi dengan saya. Ada kata Meh Khadam dan sebagainya. Alfonso de Canizares, betul. Terima kasih. Firdaus Mat Zainon ketawa. Kenapa anda ketawa? Jawapan betul ataupun lost? Batman, betul. Okey, magic dia dah selesai, ya. Kak Fiza pun sama juga, kelawar. Saya tahu. Daripada awal saya dah teka dah. Iaitu pilihan anda adalah kelawar. Okey. Apa sebenarnya saya nak sampaikan ni? Apa cerita Ustaz Nurul ni malam-malam buta ni buat magic? Okey. Actually dalam magic yang saya tunjuk tadi tu, ia ada banyak pengajaran sebenarnya, khususnya berkaitan dengan isu qada dan qadar. Kita tengok Dalam isu qada dan qadar ni, kita tengok yang berkaitan juga dengan isu COVID ni, ada dua salah anggapan.
Okey. Ada yang kata qada Allah Subhanahu Wa Taala ni betul-betul macam permainan ni. Kemana pun awak bergerak, sebenarnya pilihan awak sudah ditentukan. Saya kata tadi kan, awak bebas bergerak ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Tapi hakikatnya adakah anda bebas? Adakah pada hakikatnya anda betul-betul bebas? Atau saya sebenarnya sudah tentukan pilihan anda? Bagi siapa yang faham magic ini, okay, saya belajar dari David Copperfield lah. Dia pernah buat kat televisyen, saya buat kat TV tu, saya letak jari saya. Betul, geram betul saya. Macam mana dia buat benda ni? Saya pun buat research sikit, kita jumpa macam mana dia buat. Jadi nampak macam kita bebas berak. Tadi yang pilih sampai ke Kelawar tu, nampak awak bebas memilih sendiri. Tapi hakikatnya saya dah tentukan pilihan awak. Sebenarnya saya yang mengarahkan awak untuk pilih Kelawar tu. Ada yang beranggapan bahawa qada dan qadar adalah begitu. Kita ni merasa bebas hanya ilusi sahaja, sangkaan sahaja. Pada hakikatnya kita terpaksa. Allah yang dah mengarahkan kita punya natijah ataupun pilihan kita yang terakhir. Sama ada kita pilih syurga ataupun neraka, Allah yang dah tentukan, Allah dah arahkan hati kita supaya kita pilih ke situ. Ada yang kata qada dan qadar macam tu. Okey, macam permainan yang kita main tadi tu. Dan kesalahfahaman yang kedua adalah kata-kata orang yang mengatakan kita ni sibuk-sibuk nak precaution sana, precaution sini. Akhirnya kalau Allah nak timpakan penyakit, kena juga. Betul tak? Biasa tak dengar kata-kata macam ni? Nak vaksin lah, ataupun kita buat movement restriction lah, quarantine lah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak timpakan kita dengan coronavirus, kena juga. Ya, ini biasa orang sebut. Dia berkait dengan qada-qadar sudah tentu. Jadi dua kesalahfahaman ni saya nak betulkan. Yang pertama sekali, adakah betul semua qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala sebiji macam magic yang saya tunjukkan tadi? Maksud dia Allah dah arahkan, tentukan. Awak pergi mana pun awak akan balik ke situ juga. Awak pergi atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, awak akan tetap pilih Kelawar juga. Adakah semua qada Allah Subhanahu Wa Taala begitu? Hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak. Ada sebahagian qada Allah begitu, tapi ada sebahagian qada Allah yang bukan begitu. Ini perbezaan antara kehendak dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya nak bawa beberapa ayat menunjukkan bahawa ada jenis qada Allah Subhanahu Wa Taala yang seperti magic tadi itu. Mana awak pergi, awak akan berakhir di situ juga. Siapa orang yang kena macam tu? Tidak lain dan tidak bukan adalah golongan-golongan yang munafik, golongan-golongan yang takabur, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci mati hati mereka. Dia bukan lahir-lahir saja Allah kunci mati hati mereka, tidak. Mereka ada melakukan sesuatu atas pilihan mereka, kemudian Allah tentukan penghujung mereka. Kerana mereka takabur, kerana mereka munafik, Allah tutup mati hati mereka. Bila dia tutup mati hati mereka, samalah seperti memilih hujung mereka. Mereka dah tak boleh lari dah. Hujung mereka pasti mati dalam kekufuran, mati dalam kemunafikan. Dalam ayat yang lain yang saya kongsi baru-baru ini, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah kata, aku akan memalingkan daripada tanda-tanda aku, maksud daripada hidayah aku, mereka-mereka yang takabur di atas muka bumi ini tanpa hak. Maksud dia apa? Mereka takabur dulu, mereka pilih untuk takabur, kemudian Allah palingkan hati mereka. Maksud dia apa? Macam tadilah saya palingkan pilihan awak daripada memilih selain Kelawar tu. Saya palingkan, nak tak nak awak akan pasti pilih Kelawar. Itu Allah palingkan. Tapi bila pemalingan itu berlaku, adakah beranak-beranak aja Allah buat macam tu? Tidak. Okey, awak pilih dulu. Awak pilih untuk takabur di atas muka bumi ini, maka Allah buatkan tasrif. Allah mengalih israf itu. Allah mengalihkan pandangan ataupun hati kamu daripada hidayah. Sarf mengalihkan kamu daripada hidayah. Jadi magic tadi itu dia qada, sebahagian qada memang macam tu.
Bila saya sebut qada ni qada qadar yang difahami oleh orang Melayu sebagai qada qadar. Tapi sebahagian bukan. Sebahagian adalah pilihan awak. Sebahagian adalah kotak permainan berbeza. Awak bebas nak berakhir dalam kotak yang mana. Kalau magic yang tadi saya buat tu awak tak bebas, akhirnya awak akan pergi ke kelawar. Tapi sebahagian qada Allah Subhanahu Wa Taala, awak sebenarnya bebas untuk berakhir di mana awak bebas. Tapi kalau awak pilih kemunafikan, kalau awak pilih takabur, maka Allah akan tentukan hujung awak. Baru awak beralih daripada kotak yang lain kepada kotak yang magic yang saya tunjukkan tadi itu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kata kita ambil precaution pun akhirnya kita akan kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak tentukan kita kena coronavirus, kita kena juga. Itu betul. Kita tak nafikan perkara tu. Tapi orang yang cakap macam ni, saya nak tanyalah. Awak ni ada nombor telefon Allah Subhanahu Wa Taala ke? Awak dah baca Lauh Mahfuz ke? Awak tahu ke apa yang akan berlaku? Maksud dia kalau awak ambil precaution pun awak akan kena. Confirm ke? Awak tahu ke? Atau awak tak ambil precaution, awak tak akan kena. Confirm ke? Awak dah tahu ke awak tak tahu? Qadar Allah ni kita tidak tahu. Yang Allah nak tengok bukan kita kena virus ke tak kena virus. Itu bukan dosa kecuali kita sendiri pergi cari orang yang ada coronavirus, tunggu dia bersin, kemudian kita sedut dia punya bersin itu. Itu confirm lah bersalah. Kan? Jadi soalannya di sini, awak tak tahu. Awak tak tahu apa akan jadi. Jadi bila awak kata kita ambil precaution pun kita kena, you are talking about something that you do not know. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu dwell on something that you do not know. Allah bukan nak tengok sama ada awak kena ataupun tidak kena. Allah nak tengok usaha kamu. Usaha awak menjauhkan diri daripada mudarat. Usaha awak menjauhkan diri daripada kehancuran. Usaha awak untuk tidak menjadi sebab orang lain kena mudarat. Allah nak tengok itu. Kita akan dibalas berdasarkan itu. Kan? Contoh macam orang berusaha berjihad dalam bisnes. Allah tak akan tanya ke akhirat, kenapa kamu bisnes 20 tahun pun tapi tetap tak jadi bilioner, tetap tak jadi milioner dan sebagainya. Allah tengok usaha. Kalau awak dah usaha sungguh-sungguh, sedaya upaya awak, the peak of your ability, awak dah berikan segala-galanya, natijah belakang kira lah. Kan? Sebab tu kita tahu ada para nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan masuk syurga keseorangan. Maksud dia tak ada orang yang dengar dakwah mereka. Adakah kita nak kata mereka gagal dalam dakwah? Tidak. Ada yang masuk syurga ramai pengikut. Ada yang masuk syurga dengan seorang pengikut. Ada yang masuk syurga dengan 2 orang, 3 orang. Ada yang tak ada pengikut. Jadi bukan natijah. Bukan sama ada awak ambil precaution, lepas tu awak tak kena, atau awak ambil precaution, lepas tu awak kena. Bukan itu. Allah nak tengok usaha awak. Dan berdasarkan usaha awak, langkah awak yang betul, di situlah awak akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Betul tak? Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ini penting. Jadi kedua salah fahaman ni saya harap dapat diperbetulkan dengan demonstrasi magic tadi tu. Ni dah tak ada magic, dah kurang ni kan. Okey. Kemudian dia saya nak kongsi pada malam ini. Ada yang sebut berkenaan dengan syirik khafi. Dia kata, Ustaz, ada yang kata kita ni takut coronavirus kan. Maksudnya kita ni tidak takut pada Allah kan, kata. Takutlah pada Allah, jangan takut pada coronavirus. Saya tak faham kenyataan ini. Saya minta kepada mereka-mereka yang sering mengulang kenyataan ini, tolong jelaskan apa maksud kamu. Maksud kamu, kalau kamu dicampakkan ke dalam kandang harimau, kamu tidak akan rasa takut langsung? Langsung kamu tak ada rasa takut? Orang yang cakap benda ni semua, dia tak terbukti lagi, dia tidak diuji lagi, kita tak nampak lagi sama ada betul ke dia ni tak ada takut langsung kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adakah takut kepada selain Allah itu termasuk dalam syirik yang tersembunyi? Syirik yang tersembunyi yang biasa kita dengar adalah riak, betul tak? Kita beribadah buat sesuatu nak orang tengok. Kita bukan sembah berhala tu syirik yang jelas. Tapi buat sesuatu kebaikan nak balasan daripada manusia. Balasan Allah ni kita tak fikir sangat. Itu dipanggil syirik khafi. Sebab hakikatnya kita telah menduakan Allah. Dan Allah kata aku saja yang boleh membalas. Tapi kita cari balasan daripada sumber lain.
Itu seolah-olah macam sudah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syirik khafi bukan hanya berkenaan dengan riak. Syirik khafi ni lebih luas, lebih umum. Saya kasih lagi satu contoh syirik khafi. Kita makan obat, sakit kita makan obat, dan kita beriktikad bahawa obat itulah yang menyembuhkan kita. Obat tu secara mustaqil. Mustaqil ni maksud dia apa? Secara bebas, secara tersendiri. Kita menganggap bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak ada peranan. Obat tu kita dah telan, kita akan baik. Kalau tak baik, ada masalah pada obat tersebut. Kalau baik, maka kerana obat tersebut. Itu juga dipanggil sebagai syirik. Syirik khafi lah. Kita tak perasan, kadang-kadang sehari-hari kita buat benda tu secara tanpa sedar, bukan secara sedar. Okey, bila api membakar rumah, kita kata, "Yalah, yang membakar itu api." Tapi hakikatnya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita kata Allah yang membakar. Kan? Apabila bertemunya api dengan kayu, berlaku kebakaran yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Ini akidah Asy'ariyah. Okey, mungkin yang mengikut aliran lain, kamu ada pegangan lain. Pegangan Asy'ariyah begitu. Api tersebut apabila digandingkan dengan kayu, berlaku kebakaran. Dipanggil sebagai iqtiran. Ini dipanggil sebagai sunnatullah. Setiap kali bertemu api dengan kayu yang kering, berlaku kebakaran. Sunnatullah kita kata. Dan sunnatullah ini boleh disuspended, dia boleh di post. Contoh dalam kisah Nabi Ibrahim yang tidak dimakan api. Api itu dipostkan, suspended. Itu dia panggil sebagai khariqul adah, kan. Mencari adat. Adat tu dicari. Adat tu boleh dah kita maksudkan juga dengan adat alam, ataupun kita boleh sebut sunnatullah. Boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala nak memecahkan sunnah itu. Jadi itu pegangan kita. Jadi kalau kita menganggap api inilah yang akan membakar rumah ni. Bila api kena kayu, confirm pasti akan terbakar. Tak boleh kita beriktikad macam tu. Kita kata 99.99% akan terbakar. Tapi kalau Allah inginkan, boleh saja tidak terbakar. Tapi adakah bermakna bila kita nampak api bersentuhan dengan rumah kayu, kita biarkan? Tidak. Sebab itu sunnatullah. Sunnatullah, dia akan berlaku kebakaran. Jadi ada yang salah faham. Coronavirus ni bila kita takut, kita dah melakukan syirik. Saya minta lah orang yang ulang statement ni, tolong berikan penjelasan apa maksud awak. Adakah haram takut kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala? Yang haram tu apa sebenarnya takut kepada selain Allah? Nabi Musa pun takut juga, betul tak? Adakah Nabi Musa melakukan syirik khafi? Ketika Nabi Musa mencampakkan tongkat dia tu, Allah perintah dia campak, jadi ular. Nabi Musa cabut, lari ke belakang. Cabut tu mungkin tak sesuai lah, tapi dia lari. Kan? Kenapa dia lari? Sebab takut, sebab terperanjat. Itu adalah natural response manusia. Apa saja membahayakan diri kita, kesihatan kita, nyawa kita, harta kita, maruah kita, keluarga kita, kita akan rasa takut. Sebab rasa takut ni Allah tanam dalam diri manusia. Sebab dia ada peranan, dia ada function. Rasa takut ni ada function. Kalau manusia ni tak ada rasa takut, habis dunia ni. Budak-budak kecil kalau tak ada rasa takut, dia akan lompat je. Dia boleh tingkat 10, dia lompat. Tapi Alhamdulillah, kerana ada rasa takut, tertahan nak buat perkara tersebut. Kita ni kalau tak ada rasa takut, banyak benda gila dan banyak benda bodoh yang kita dah buat. Jadi takut tu Allah yang tanamkan, dia ada fungsi. Ni sekarang ni pula bila kita kata takut ni adalah satu perkara yang negatif. Dan dikatakan takut hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Alam ni siapa yang buat? Allah Subhanahu Wa Taala juga. Allah buat singa macam tu, harimau macam tu, menggerunkan. Allah yang buat. Jadi bila kita gerun pada harimau, maksudnya kita gerun dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita tidak beriktikad bahawa harimau ini ada daya dan upaya dengan sendiri, lahu haul wa quwwah min dunillah, dia ada haul, dia ada kuah tanpa Allah Subhanahu Wa Taala, maka of course lah itu syirik. Tapi kalau kita takut harimau nak terkam kita takut. Dalam masa yang sama kita tahu dia makhluk Allah. Allah yang buat dia macam tu. Dan Allah yang buat dia boleh bunuh kita. Dan kita takut. Apa masalah dia? Ini saya lihat timbul kerana ada cerita-cerita melampau ataupun cerita-cerita orang-orang yang taksub dengan wali-wali tertentu. Saya tak nafikan adanya karamah. Saya tak nafikan ada orang yang boleh jinakkan singa ataupun jinakkan harimau dengan cara yang luar biasa. Bukan dengan cara tarbiyah yang normal, tapi dengan cara yang luar biasa. Saya tak nafi ada orang yang boleh tak makan lama, tak mati. Bagi padang pasir tanpa bawa makanan dan sebagainya, tidak mati. Ini semua tidak mustahil aklan.
Tidak mustahil aqlan. Dia mungkin mustahil adatan, kan? Tapi dia tidak mustahil aqlan. Secara akal dia tidak mustahil. Tapi adakah setiap kali kita mendengar dakwaan tersebut, ia boleh berlaku pada semua orang? Adakah Allah akan izinkan dia berlaku kepada semua orang? Oh, wali sekian-sekian tu ustaz, kan, dia punya tawakal tinggi ustaz. Dia pergi padang pasir tak bawa makanan ustaz. Tak bawa kompas, tak bawa makanan, tak bawa air. Itu tawakal tinggi. Pada saya tidak semestinya. Kenapa? Kalau dia ada air, dia ada makanan, sepatutnya dia pergi bawa air, bawa makanan. Dan kalau dia pergi pergi padang pasir tersebut, bawa air, bawa makanan, itu tidak menunjukkan bahawa tawakalnya lebih rendah daripada dia masuk ke hutan, masuk ke padang pasir tanpa bawa air, tanpa bawa makanan. Kenapa saya kata macam tu? Sebab Rasulullah SAW sendiri pergi perang pakai baju besi. Rasulullah sendiri pergi perang pakai baju besi. Nabi Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia ambil precautions. Banyak precaution Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil. Bacalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia harus berdasarkan pada ilmu. Bukan setakat cerita-cerita, duduk kat masjid berkumpul bercerita. Kita kena pastikan cerita tu betul tidak. Atau ada tokok tambah, ada penambahan, ada taksub. Orang sekian-sekian kepada syekh sekian-sekian, orang sekian-sekian. Sekali lagi saya ulang, saya tak nafi karamah. Karamah memang ada, benda ni memang berlaku. Tetapi jangan pula semua orang anggap dia ni wali, kan? Memandangkan orang soleh tu boleh buat, kita ingat kita semua boleh buat. Ini kerja gila. Ada bawa cerita Khalid bin Walid minum racun, kan? Seriously, awak nak samakan diri awak dengan Khalid bin Walid? Tapi adakah bermakna Khalid bin Walid tidak ambil precaution dalam hal lain? Dan adakah Khalid bin Walid tu minum racun, lepas tu dia suruh orang lain minum racun sekali? Kan, saya ada COVID, saya tak takut. Kan, awak duduk sebelah saya tak ada masalah, awak salam saya tak ada masalah. Adakah itu yang akan dibuat oleh Khalid bin Walid? Tidak. Dia minum racun seorang-seorang. Dia bukan minta orang lain minum sekali. Hari ini orang yang ada COVID tak nak pergi doktor, jumpa doktor dengan beralasankan macam-macam. Pelik sungguh alasan-alasan mereka. Sedangkan hakikatnya mereka memudaratkan orang lain. Jadi orang kita salah faham bab tawakal ni. Saya biasa dengar orang kata, oh tawakal dia tinggi ni ustaz. Apa maksud awak tawakal dia tinggi? Oh dia tak kerja langsung ustaz. Anak 10 tak kerja langsung. Itu tawakal tinggi? Itu sesuatu yang dihormati kah? Saya nak tanya benda ni. Adakah ini satu sikap yang patut kita hormati? Atau sepatutnya kita tegur orang yang macam tu? Kalau dia dah cari kerja tak jumpa, itu lain cerita. Ini yang mungkin jenis tak nak cari kerja, salah faham tentang tawakal. Ulama kata tawakul, kan? Tawakul, bukan tawakul. Orang Melayu panggil tawakal, tapi noun dia adalah tawakul. Itu salah faham yang besar. Sebab apa? Tersebar cerita-cerita yang tak boleh dipastikan betul ataupun tidak. Lepas tu exaggerate. Kita exaggerate. Seolah-olah benda ni terlalu normal. Itu adalah exceptional cases. Exceptional cases jangan kita jadikan sebagai normal ni norm. Jangan kita jadikan exceptional cases sebagai sesuatu kebiasaan. Let exceptional cases be exceptional cases and norms be norms. Jangan kita campur adukkan kedua perkara. Ada pula cerita pasal takut mati. Ni takut apa ni yang kita kenapa nak takut mati? Akhirnya kita akan mati juga. Ni pun lagi satu, saya tak faham kenyataan-kenyataan seperti ini. Mungkin ada yang kata, ustaz ni yang dol keropok ni ustaz. Ustaz tak faham kan? Mungkinlah saya yang dol keropok kan. Saya sebenarnya, apa maksud awak bila awak kata tak payah nak takut, mati tetap coronavirus ni? What do you really mean by this? Seriously. Maksud dia apa? Tak payah precaution kan, bawa kereta tak payah pakai seat belt, tak payah ikut traffic light, apa-apa. What do you mean? Apa maksud awak sebenarnya? Isteri awak kalau nak melahirkan anak, biar dia lahir kat dalam rumah ke, kat tandas ke, dalam di hospital kan, tak payah makan ke, apa, rumah tak payah ada pintu, tak payah ada atap. Apa maksud awak sebenarnya? Kan? Mana tahu? Semua orang tahu akhirnya kita akan mati. Awak ambillah precaution macam mana kita akan mati. Tapi saya ulang lagi sekali, mati ke tak mati itu, that's not the issue. Issue dia adalah apa langkah yang awak ambil untuk menjaga nyawa.
Sebab nyawa ni adalah hadiah daripada Allah SWT, anugerah. Apa langkah yang awak ambil untuk jaga nyawa awak? Awak ambil langkah yang betul, awak dapat pahala. Awak tidak memelihara nyawa awak, awak tidak bertanggungjawab dengan nyawa awak, awak dapat dosa. Itu bukan tawakal, itu bukan tanda tawakal yang tinggi. Tawakal yang tinggi adalah apa yang Nabi-Nabi buat dan para sahabat buat. Itulah tawakal yang paling tinggi sekali. Mereka berusaha sedaya upaya, kemudian mereka bertawakal pada Allah. Maksud dia apa? Mereka serahkan result pada Allah. Itulah tawakal. Tawakal ni kita serahkan kepada Allah SWT. Kita dah buat segala yang kita mampu, kemudian kita serahkan. Nabi suruh ikat unta, betul tak? Nabi suruh ikat. Jadi bila Nabi suruh ikat tu, adakah bermaksud itu tahap tawakal yang rendah, tahap tawakal yang tinggi, tak payah ikat pun unta tersebut? Sebab tu agak-agak bila awak nak baca kisah-kisah wali-wali ni, jangan terlalu banyak baca kisah mereka. Pertama sekali, baca kisah para Nabi, read the stories of the prophets. Kemudian baca kisah para sahabat. Jangan belajar ilmu Islam terus lompat cerita wali. Wali tu, wali ni, wali terbang, wali tak makan, wali berada dalam 10 tempat dalam masa yang sama. Cerita ni kalau terlalu banyak, dia boleh merosakkan minda kita. Mula dengan kisah para Nabi, kemudian kisah para sahabat Nabi SAW. Kalau awak baca kisah Nabi, kisah para sahabat Nabi, their stories are more realistic berbandingkan sebahagian kisah-kisah wali yang dimelampau-lampaukan. Sekali lagi saya ulang, saya tak nafikan ada karamah. Dan bila exaggeration ni berlaku, orang awam yang tak faham, telan semua, maka memberi kesan kepada cara kita menangani COVID-19 ini. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Saya jumpa orang macam ni. Saya dengar daripada mulut mereka sendiri berkata benda-benda macam ni. Wirid sekian-sekian, dan wirid ni dikatakan sebagai wirid penghadang daripada segala wabak. Dan mereka berpegang betul-betul. Dan mereka percaya wirid mereka ni lebih berpengaruh dan lebih kuat daripada ubat-ubatan vaksin yang doktor kasih. Ada orang macam ni, ramai. Kalau anda orang macam ni tidak ada. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian isu tersebar juga isu mimpi, kan. Dakwa Rasulullah SAW datang dalam mimpi, kemudian beri amalan-amalan tertentu yang mana didakwa amalan tersebut dapat menghindarkan seseorang daripada COVID-19 dan sebagainya. Saya mencadangkan begini, orang-orang yang buat dakwaan-dakwaan seperti ini, pertama sekali, kalau awak benar-benar yakin, sebab saya lihat mudarat dia besar, ada orang yang ikut, bahkan ramai orang yang ikut. Saya tidak terkejut kenapa ramai orang-orang tabligh, walaupun berlaku COVID ni sudah diberi peringatan, amaran, masih nak buat juga. Sebab cerita-cerita macam ni mereka berpegang padanya. Tak percaya, tanya mereka, daripada mana datang keyakinan yang tinggi gitu? Mereka yakin dengan syekh mereka, mereka yakin dengan kawan mereka, mereka yakin yang kata kami jumpa Nabi, kami jumpa Nabi, kan? Bila dah dengar cerita macam ni, datang semangat, tak takut dengan apa saja ancaman. Soalannya di sini, kalau orang macam ni jujur, seriously you believe in what you believe, you patut volunteer diri kamu untuk uji kaji. Kalau betul kamu kata Nabi jumpa kamu dalam mimpi, Nabi kasih doa ini ataupun wirid ini atau amalan ini, Nabi kata boleh menghindarkan daripada COVID, buat uji kaji. Mungkin kasih blood sample kamu, kan? Lepas tu minta lab masukkan COVID dalam darah kamu, mungkin tengok dia boleh membiak ataupun tidak. Test. Kalau dakwa, semua orang boleh dakwa, semua orang boleh dakwa jumpa Nabi. Kenapa saya timbulkan isu ini? Sebab ini isu bahaya. Kalau awak nak dakwa Nabi datang jumpa saya, Nabi suruh saya banyakkan baca Quran, tak ada isu. You nak percaya, percaya. Tak nak percaya, tak ada masalah. Tapi kalau Nabi datang dalam mimpi awak kata, sesungguhnya menantu kamu itu adalah orang yang jahat, menantu kamu ini orang yang tidak menjaga solat, menantu kamu ini seorang yang ahli neraka, itu berkaitan dengan maruah orang lain. Awak tak boleh suka-suka saya mimpi Nabi, kan? Pertama sekali, watak ataupun entiti dalam mimpi tersebut, dia kata tak dia Muhammad bin Abdullah, ana Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Sebab Nabi ni yang kita kenal, dia tidak akan biarkan kita terkapai-kapai dalam keraguan. Kita tengok Salman Al-Farisi, kan, nak kenal Nabi SAW. Guru-guru dia sebelum tu, orang-orang Islam yang mengikut jalan Nabi Isa, mereka ada tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka nak berikan kepada Salman. Mereka kata, Salman,
Kamu hidup dalam sebuah zaman, Nabi akhir zaman akan keluar. Ini tanda-tandanya. Dia ni tak terima sedekah, hadiah dia terima, dan di belakang antara dua bahu dia ada tanda kenabian. Maksud dia apa? Periksa dulu. Ni dah nampak depan mata, orang dah cakap. Tetap Salman Al-Farisi periksa. Kan? Orang kata tu Muhammad bin Abdullah, tu Rasulullah. Dia tak ambil bulat-bulat. Dia periksa Nabi. Dia test Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia buat? Dia kasih hadiah hari yang pertama. Kasih sedekah. Kan? Nabi ambil sedekah tu, Nabi tolak ke belakang, kasih para sahabat. Nabi ucap terima kasih. Maksudnya Nabi tak ambil. Itu tanda pertama, checklist. Tanda yang dia Nabi. Checklist yang kedua. Next day, Salman datang, bawa kurma juga. Dia kata, ya Rasulullah, ini hadiah. Maka Nabi ambil satu, Nabi makan. Yang baki Nabi beri pada para sahabat. Tanda kedua, selesai, checklist. Maksud dia terima hadiah. Sedekah dia tak terima, hadiah dia terima. Kemudian hari yang ketiga, Salman berpusing. Kalau saya silap riwayat ni, betulkan saya. Dia sama ada hari yang next ataupun pada hari yang sama tu, dia nak tengok di antara dua bahu Nabi SAW. Tapi Nabi dah tahu. Apa Nabi buat? Nabi buka dan Nabi tunjukkan. Nampak tak? Ada proses pembuktian. Ini tidak kita hari ini orang sana sini saya mimpi Nabi, saya mimpi Nabi. Syekh saya mimpi Nabi, ustaz saya mimpi Nabi. Tapi bila ditanya, entiti dalam tu kata tak, saya Muhammad bin Abdullah. Sebab mimpi Nabi ni bukan benda memang. Kalau betul itu Nabi SAW, awak kena pegang apa dia cakap. Awak kena pegang. Kalau betul Nabi lah, kalau betul Rasulullah SAW, boleh tak dia melanggar syarak? Boleh tak kata-kata dia itu dusta? Mustahil. Ada pula yang kata dia jumpa Nabi SAW, Nabi ajarkan benda-benda yang bercanggahan dengan Quran dan Sunnah. Tapi dia pegang sebab dia kata, saya yakin itu Nabi. Macam mana awak yakin? I just know. Dia kata macam tu. Tak boleh macam tu. Bahaya. This is a very dangerous thing. Jadi saya utarakan, saya cadangkan. Dalam musim COVID-19 ini, dakwaan-dakwaan seperti ini berbahaya. Tak semua dakwaan jumpa Nabi adalah benar. Setuju tak? Tak semua orang yang mendakwa jumpa Nabi adalah bercakap benar. Saya yakin 100%. Mesti ada yang tersalah ataupun menipu ataupun buat cerita dan sebagainya. Jadi soalan dia dekat sini, macam mana kita nak tahu betul ke itu Nabi? Sekian-sekian, zikir sekian-sekian boleh hindarkan diri daripada penyakit. Buat uji kaji. Test. Kalau betul daripada Nabi, insya-Allah memang betul. Kalau takut, kalau tak sure, kalau kata walaupun dia daripada Nabi tapi tetap tak confirm. Kalau awak percaya macam tu, saya tak ada masalah. Sebab apa? Ada orang pernah tanya, ya Rasulullah, macam mana nak kembangkan tumbuhan kurma-kurma kami? Nabi kata suruh kahwinkan. Bila Nabi suruh kahwinkan, diorang pun kahwinkan. Bila kahwinkan, kurma tak tumbuh, bahkan lebih jatuh kan? Maka mereka jumpa Nabi SAW, sahabat jumpa Nabi. Nabi kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Maksud dia dalam hal-hal sains ke, biologi ke, botani ke, tak semestinya Nabi dapat wahyu. Bila Nabi beri cadangan, itu tidak bermaksud wahyu. Maksudnya Nabi boleh salah. Kalau ada pegangan seperti itu, maka boleh tapi tetap berbahaya. Sebab masyarakat awam rata-rata tak faham perbezaan tu. Masyarakat awam rata-rata tidak faham perbezaan tu. Bila dia kata daripada Nabi, orang akan anggap benda tu hadis. Bila kata Nabi datang jumpa saya, kasih amalan ni untuk hindarkan dia penyakit, percayalah, ramai umat Islam yang akan ambil benda tu bagaikan hadis. Dan ada di antara mereka yang lebih lemah akal fikirannya akan meninggalkan segala precaution lain. Sebab dia kata, saya dah amalkan wirid, nak takut apa? Dan benda ni memang berlaku. Apa yang berlaku di ijtimak baru-baru ni adalah bukti, kan? They don't care about the precautions. Why? Kita patut tanya dia orang, keyakinan kamu datang daripada mana? Maaf, tak sempat tengok soalan. Saya tak sempat tengok soalan. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum saya tutup. Baik, lagi satu, ada orang dakwa macam ni. Ustaz, saya mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi yang saya jumpa ni gemuk. Kan? Dan dia bukan seperti yang disifatkan dalam Syama'il Muhammadiyah.
Sampai ada sebahagian orang yang kata, oh, Nabi datang macam tu sebab dia mencerminkan keadaan hati kamu. Kalau hati kamu tengah teruk, Nabi akan datang dalam keadaan macam tu. Kalau hati kamu tengah baik, Nabi akan datang dalam bentuk yang lain. Wallahu alam. Saya mempersoalkanlah dakwaan-dakwaan seperti ini. Sebab Nabi SAW kalau nak datang jumpa kita, kenapa dia nak datang dalam bentuk yang macam tu? Bukankah Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur? Bukankah datang dalam bentuk selain diri kamu? Dahlah kita tak pernah jumpa Nabi. Kan lepas tu Nabi datang dalam bentuk yang lain pula. Kan? Lepas tu bila banding dengan Syama'il berbeza pula. Ini sudah menambahkan kekeliruan atas kekeliruan. Saya tak yakin, saya tak rasa Nabi Muhammad SAW akan buat macam tu. Dia as-sadiq al-amin. Jangan lupa, yang amanah, yang bercakap benar. Kenapa dia nak kelirukan umat dia? Kalau dia nak datang dalam mimpi kita, dia akan cakap, Ana Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Masalah dia, kita ni tak pernah nampak Nabi. Jadi kita tak boleh nak kata, Uish, Ustaz saya mimpi Nabi, mustahil setan tu Ustaz. Iyalah, mustahil setan menyerupai Nabi Muhammad. Tapi awak sendiri tak pernah tengok Nabi Muhammad. Macam mana awak nak tahu? Kalau sahabat lain, sahabat dah pernah tengok Nabi SAW. Jadi kalau mereka mimpi suatu penyerupaan Nabi Muhammad SAW, maka yakinlah tu Nabi Muhammad. Kita tak pernah nampak Nabi. Gambar Nabi pun tak ada. Syama'il tu pun, saya rasa kalau minta masing-masing orang lukis, masing-masing akan lain-lain lukisan kita. Gambaran dalam minda kita. Jadi, jelas. Maka kalau Nabi nak datang, saya yakin identify himself. Dia akan jelaskan, Ana Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kalau itu yang datang, insya-Allah lah, yakinlah itu Nabi Muhammad SAW. Selagi tidak ada identification macam tu, tidak semestinya Rasulullah SAW. Kemudian ada yang kata, Ustaz jangan takut Ustaz, kita amal sunnah Nabi, insya-Allah akan terhindar daripada segala mara bahaya. Ini pun saya tak faham, apa maksud awak sebenarnya? Kalau awak amal sunnah Nabi, awak tak akan kena apa-apa mara bahaya ke? Maksud dia, awak tak akan sakit, awak tak akan sedih, awak tak akan terhantuk kepala, awak tak akan kena horn bila drive kereta. Apa maksud awak sebenarnya? Sebab sahabat Nabi pun ada yang meninggal dalam ta'un. Mereka pun meninggal dalam ta'un. Nabi SAW pun kena sihir. Jadi apa? You should clarify. Apa maksud awak sebenarnya? Bila amalkan sunnah, akan terhindar daripada segala mara bahaya. Tak betul. Okay? Ini lagi best. COVID-19 hanya fitnah Dajjal. Semuanya hanya konspirasi. Kan? Ini satu hal. COVID-19 adalah fitnah Dajjal. Okey. Pada saya tak mustahil. Kan? Bergantung pada apa maksud awak fitnah Dajjal tu. Kan? Tak semesti Dajjal kena ada untuk berlakunya fitnah Dajjal. Kan? Awak mungkin gunakan secara kiasan. Ni zaman Dajjal kan. Zaman penipuan sana sini. Maka ni fitnah Dajjal. Apa maksud awak sebenarnya? Adakah maksud awak coronavirus yang berlaku sekarang ni, COVID-19 ni, adalah ciptaan Dajjal dan kuncu-kuncunya? Dia yang buat virus ni kemudian disebarkan? Ataupun maksud awak sebenarnya kematian-kematian yang berlaku ni sebenarnya adalah drama saja? Dipanggil sebagai crisis actors. Crisis actors ke apa dia orang ada istilah dia. Dia orang ni sebenarnya tak ada kematian sebenarnya. Ini berlakon mati. Kan? Kita fikir sama-sama. Apa maksud? Katalah yang pertama tadi tu, Dajjal dan kuncu-kuncunya yang buat virus ni dan diorang yang sebarkan. Saya kata, so what? Kalau dia yang buat virus, dia sebarkan, adakah bermaksud kita tidak perlu rawat diri, lindungi diri daripada kena virus yang dia buat tu? Oh, hirup sajalah virus tu, kan? Dajjal dah buat virus, jom kita ramai-ramai terima saja virus COVID. Walaupun Dajjal yang buat, Fir'aun yang buat, Abu Jahal yang buat, Iblis yang buat, kita tetap kena lindung diri kita. Okey? Tapi kalau maksud kamu yang kedua, iaitu Dajjal ni fitnah ni semua penipuan, drama saja, tak ada orang yang mati sebenarnya, then that is totally wrong, kan? Bahkan ada orang Malaysia sendiri yang sudah meninggal. Cubalah jumpa ibu ayah dia, anak beranak dia, isteri dia. Betul ke suami awak ni betul-betul dah meninggal? Kan? Ziarah kubur dia, pergi hospital. Nak betul lagi pergi. Tengok apa yang berlaku dekat hospital. Telefon kawan-kawan awak yang doktor ke, nurse ke, tanya mereka. Orang yang sakit ni semua betul-betul sakit ke atau berlakon saja? Orang yang mati ni semua macam mana? Mana dia orang pergi lepas tu?
Di Itali sampai ribuan orang sudah meninggal dunia. Satu hari 400 orang mati. Adakah semua itu lakonan? Okay. Let's just accept it. Okay, it's fitnah Dajjal. So what? We have to do something about it. Kita tetap kena buat sesuatu. Walaupun ia adalah benar fitnah Dajjal. Saya tak kata fitnah Dajjal. Saya kata kalaupun ia fitnah Dajjal, kita kena buat sesuatu. Ada yang kata mati kena ta'un dikira syahid, maka tidak perlu rawat diri. Masalah dekat sini, okey, bila kita sakit, wajib tak merawat diri? Okey, jumhur mengatakan wajib merawat diri. Tapi ada yang kata, kalau awak tidak menyusahkan orang lain, awak nak sabar dengan kesakitan awak, dan awak tidak mengabaikan tanggungjawab awak, katalah awak ni sebatang kara, awak tidak ada tanggungan, tidak ada apa, awak kalau meninggal dunia pun tidak ada orang yang terjejas, maka kalau awak tak nak cari rawatan, mungkinlah boleh dibenarkan. Okey, ada pandangan ulama yang mengatakan begitu. Tapi kalau awak ni kena penyakit, kemudian penyakit awak ni ada chances untuk tersebar ke orang lain yang tidak bersalah, anak bini awak, kawan-kawan awak, keluarga awak, jiran tetangga awak, maka syahid ke orang yang mati macam tu? Macam inilah saya kata, awak pergi perang kan, awak tembak orang jahat, dalam masa yang sama, time nak mati tu, awak tembak kawan awak tanpa sebab. Syahid ke awak meninggal tu? Awak meninggal dalam dosa. Awak meninggal dalam dosa. Awak meninggal dalam maksiat. Bukan meninggal syahid. Ini soalan COVID-19 ni adalah dia berjangkit. Dia boleh memudaratkan orang lain. Okey? Kalau awak sengaja memudaratkan orang lain, awak berdosa. Okey. Poin yang terakhir saya pada malam ini adalah berkenaan dengan isu akhlak. Okey. Saya hormati abang-abang tabligh kita. Bahkan sejujurnya saya tak dengar kecuali yang baik lah. Saya ada keluarga saja yang tabligh, kenalan saya yang tabligh, kawan-kawan saya yang tabligh. Jarang saya dengar benda buruk tentang mereka. Benda buruk yang biasa kita dengar tentang tabligh ni, mereka ni ialah tinggalkan anak isteri lama. Pada saya itu tak ada isu. Kalau mereka tinggalkan anak isteri dengan cukup nafkah, kan, ada orang yang boleh memelihara, menjaga anak isteri mereka bila mereka di tempat lain, bila mereka khuruj, itu bukan isu dia. Saya dengar baik-baik, dan top chart adalah akhlak mereka dan semangat dakwah mereka. Ini saya tak nafi. Saya heads off, saya respect kepada abang-abang tabligh kita. Ini akhlak yang terpuji. You are an inspiration to the people. Tapi wahai teman-teman, saudara-saudara tabligh kami yang masih 4,000 orang dekat luar tu, yang masih belum 4,000 orang di Seri Petaling yang tidak pergi pemeriksaan, saya merayu kepada anda, tolonglah, anda dikenali sebagai jemaah yang berakhlak. Jangan burukkan nama itu. Di sini adalah pergi ke hospital, buat akhlak yang sebenar dalam kes ini. Kalau awak buat benda tu, selesai masalah. Apa susahnya? Where are you? 4,000 of you, where are you? Dan setiap kamu ada risiko keluarga, berapa orang dah kena. Kalau tak ada anak, ada isteri boleh kena. Isteri kalau pergi ke tempat lain, sebarkan ke orang lain. So, please, anda berdakwah, anda ajak orang pergi masjid, itu adalah benda yang baik. Tolong teruskan benda ni. Please continue your image. Jangan. Kita perlukan kamu, kita perlukan jemaah kamu dalam masyarakat Islam untuk ingatkan kami tentang akhirat, untuk ingatkan kami untuk pergi masjid. We need this. Tapi jangan tarnish your image. Pergi buat check up. Buatlah check up. Itulah akhlak dalam kes ini. Mungkin masyarakat kita salah faham tentang akhlak. Akhlak ni kita ingat hanya bercakap lembut, kan, beri salam. Itu akhlak betul. Itu akhlak yang baik. Tapi ada akhlak yang lebih penting daripada itu. Ilmu itu juga adalah akhlak. Kan, kita memimpin kehidupan kita berdasarkan ilmu. Kita bercakap dengan ilmu. Kita tak bercakap sembarang. Kita tak buat sesuatu sembarangan. Itu akhlak. Tapi akhlak inilah yang orang kita tidak perasan. Kan? Akhlak menjaga budaya ilmu.
kan? Menjaga setiap perbuatan kita berdasarkan pada ilmu, bukan rasa-rasa, sangka-sangka, ikut-ikut, taksub kepada guru, taksub kepada kawan-kawan dan sebagainya. Jadi tolong para jemaah tabligh, we need you, please, kan? Tapi isu ini pergi pemeriksaan dan hentikan